Baru-baru ni kita dengar tentang beberapa orang MP daripada pihak pembangkang yang memberi sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan kalau korang sekarang tertanya macam mana benda ni boleh jadi, bukankah ini melanggar Akta Anti Lompat Parti? Tetapi diorang sebenarnya tak lompat parti. Diorang masih lagi dalam parti yang sama, tetapi mereka cuma memberi sokongan mereka kepada Perdana Menteri. Fenomena ini dipanggil sebagai zombie MP. Dan kali pertama saya dengar perkataan zombie MP adalah daripada Kari Jamaluddin dalam podcast dia Keluar Sekejap. Dan dalam episod yang sama, dia kata ada satu ironi tentang orang-orang Perikatan Nasional yang komplain pasal zombie-zombie MP ni. Syaril nak dengar tak ironi dia? Ironi dia, saya masih lagi ingat. Waktu draft pertama dibentangkan ke dalam Jemaah Menteri berkenaan dengan Akta Lompat Parti ni, dalam draft asal, kalau sekiranya ahli parlimen itu langgar pendirian dan prinsip parti. Dua, ahli parlimen itu gagal untuk comply with the whip instruction in parliament. Maknanya ikut pendirian parti di parlimen. So dalam kes ini dia dah langgar lah. Ya. Dia dianggap bahawa telah melanggar undang-undang dan kena kosongkan Itu kursi draft mereka. asal. Draft asal. Dan Syaril tahu tak ironi dia? Bila dibawa ke Jemaah Menteri untuk dibincang draft ini, antara yang paling lantang menentang draft ini adalah ahli-ahli parlimen daripada Bersatu. Ironi dia. Ini adalah menteri-menteri daripada Bersatu. So, ironi dia, orang yang telah bantah, menteri-menteri yang asal. telah bantah draft asal, sekarang ini menjadi mangsa Pada draft yang telah dipinda dan diluluskan. Ya. Dan walaupun saya boleh bercakap panjang pasal topik zombie ni, apatah lagi bila zombie itu MP, sebab saya rasa ada banyak MP-MP yang patut kena hentak kepala dan kita boleh buat secara legal kalau dia orang zombie. Tetapi hari ini saya nak bercakap tentang salah satu perkara yang menyebabkan adanya ahli parlimen zombie ni, iaitu peruntukan yang tidak adil. Jadi hari ini kita akan bincang tentang apakah peruntukan wakil rakyat, apakah kegunaan peruntukan ni, kenapa wakil rakyat pembangkang tidak dapat peruntukan dan kenapa mereka patut. Dan sebelum kita teruskan video ni, saya nak ingatkan kepada semua supaya tolong subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan. Dan kalau korang selalu komen benda-benda yang teruk, niat nak buat saya rasa marah, fahamlah nama saya Abul Kas. Saya berbadan debab, saya daripada PJ dan saya bercakap pun gagap. Jadi saya dah banyak seumur hidup saya dah memang selalu kena kutuk, kena marah, kena maki. Dan tak ada benda yang korang boleh tulis kat dalam komen section bawah tu yang boleh buat saya rasa marah. Jadi kita akan teruskan video kita dengan menjawab soalan apakah itu peruntukan. Peruntukan adalah sejumlah duit yang diturunkan kepada wakil rakyat. Dan mereka akan menggunakan duit ni untuk kebaikan rakyat seperti membuat program, memberi bantuan, dan ada kala juga dia akan guna peruntukan ni untuk membaiki benda-benda yang kecil yang ataupun yang cukup untuk dibayari dengan peruntukan ni. Tujuan asal peruntukan adalah untuk membantu rakyat. Dan dah ada banyak pun orang yang dah dibantu disebabkan oleh peruntukan-peruntukan yang diberikan oleh kepada wakil rakyat. Masalahnya datang bila ada sesetengah wakil rakyat yang dapat lagi sikit berbanding dengan wakil rakyat kerajaan ataupun tak dapat langsung. Dan ketidakadilan ni bukan sekarang je ada. Dah jadi macam tradisi di negara kita yang wakil rakyat kerajaan dapat peruntukan dan wakil rakyat pembangkang dapat peruntukan sikit ataupun tak dapat langsung peruntukan. Kalau korang ingat masa zaman Kerajaan Perikatan Nasional, disebabkan ahli parlimen MUA tak tanda tangan SD dengan kerajaan, maka tidak ada peruntukan kepada orang-orang MUA dan dia terpaksa mencari duit sendiri. Dia jual kurta, jual makanan, dia jual kelas berdebat dan dia juga cukur rambut dia botak untuk mendapat peruntukan untuk membantu orang-orang MUA. Dan ini berlaku semasa Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi minta maaflah kalau saya tak bersimpati sangat dengan semua wakil rakyat pembangkang yang bising diorang tak dapat peruntukan. Kenapa kerajaan-kerajaan biasanya tak nak bagi peruntukan
ataupun peruntukan yang sama rata kepada pihak pembangkang. Sebab walaupun tujuan utama peruntukan adalah untuk menolong rakyat, tetapi ia banyak mainkan peranan dalam menaikkan imej wakil rakyat dan partinya. Dia akan buat macam wakil rakyat tu function dan ini akan bagi impak masa pilihan raya nanti. Jadi daripada segi politik, saya faham kenapa mana-mana kerajaan tak nak bagi peruntukan yang sama rata kepada pembangkang. Sebab kalau mereka bagi peruntukan yang sama rata, maka kelebihan kerajaan dan wakil-wakil rakyat kerajaan akan hilang. Sekarang ni, penyokong-penyokong pihak kerajaan ada bercakap macam-macam sebagai justifikasi kenapa diorang tak patut bagi peruntukan ataupun peruntukan yang sama rata kepada pihak pembangkang. Diorang cakap kita tak patut bagi duit peruntukan kepada orang-orang yang berfikiran ekstremis, mereka yang menunggang agama, mereka yang memainkan sentimen perkauman. Dan kalau kita bagi peruntukan ni adalah seumpama kerajaan memberi duit untuk menyebar ajaran-ajaran sesat diorang. Dan diorang juga kata yang kita tak patut bagi duit peruntukan kepada pihak pembangkang sebab duit ni tidak akan sampai kepada rakyat tetapi akan disalurkan kepada kroni-kroni dan disalahgunakan. Dan walaupun saya tak suka kronism dan orang-orang yang menyalahguna duit rakyat, dan saya sangat benci orang-orang yang menunggang agama dan memainkan sentimen perkauman, tetapi menghalang peruntukan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Benda yang paling utama kita kena ingat ialah peruntukan adalah untuk menolong rakyat. Tak kisahlah diorang duduk di kawasan kerajaan ataupun pembangkang. Tak kisahlah diorang undi kerajaan ataupun undi pembangkang. Rakyat memerlukan bantuan, program dan inisiatif. Lebih-lebih lagi, zaman sekarang, zaman lepas COVID ni, di mana ekonomi tengah teruk dan harga barang tengah mahal. Dan saya mengaku, mungkin ada wakil rakyat yang salah guna dan tak buat apa dengan duit peruntukan mereka. Tetapi, diorang yang menggunakan duit peruntukan untuk membuat program, bantuan dan inisiatif lagi ramai. Pada zaman sekarang ni, bila keadaan politik di negara kita mempunyai tahap kestabilan yang sama macam rak besi, yang skru tak cukup, lubang tak tebuk, yang korang beli kat Lazada tu, peruntukan adalah salah satu benda yang pastikan wakil rakyat buat kerja. Dan peruntukan terus adalah lagi baik daripada menggunakan duit rasuah ataupun duit-duit daripada funder-funder yang boleh mendatangkan rasuah. Sebab nak tak nak, ahli-ahli politik akan buat program-program ni. Dan lagi bagus kalau kita sekurang-kurangnya tahu dari mana datangnya duit untuk buat program-program ni. Kalau kita takut duit peruntukan ni disalahguna di dalam tangan-tangan pembangkang, jadi kerajaan dengan semua menteri-menterinya dan badan-badannya patut boleh pantau kalau benda ni berlaku ke tak. Tetapi sebelum kita cakap pasal siapa baik, siapa jahat, kita kena ingat dalam kerajaan Madani tu ada wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional yang Pakatan Harapan sendiri cakap bertahun-tahun yang diorang ni korup. Apa diorang masuk Madani terus jadi baik? Jadi hujah ni tak bolehlah pakai sangat bila tangan kedua-dua belah tak adalah cuci sangat. Kita tak boleh nak kata yang kita tak patut bagi peruntukan kepada wakil rakyat yang mempunyai ideologi yang tak sihat. Sebab yang pertama, kita tak boleh nak gadai keperluan rakyat untuk membunuh ideologi. Dan kedua, kita tak boleh nak tukar pemikiran orang ramai kalau kita tak tolong diorang. Bila dalam sejarah pernah jadi tak menolong orang tu, membuat orang tu lagi support kita. Dan sekali lagi, sebelum kita cakap pasal ideologi siapa yang sihat dan tak sihat, dalam kerajaan Madani tu ada wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional yang dah 60 tahun memainkan isu sentimen perkauman. Dan kalau setakat ni korang masih rasa yang saya salah dan peruntukan ataupun peruntukan sama rata tak patut diberi kepada wakil-wakil rakyat pembangkang, jadi itu terpulang kepada korang. Tetapi korang kena ingat, kalau korang tak nak peruntukan ada pada wakil rakyat pembangkang, jadi
tak payah juga ada peruntukan dekat wakil-wakil rakyat kerajaan. Apa-apa benda yang korang nak kata pasal kenapa wakil rakyat pembangkang tak patut dapat peruntukan adalah benda-benda yang sama yang kita boleh kata kenapa wakil rakyat kerajaan tak patut dapat peruntukan. Untuk mengakhiri video kita hari ini, saya nak ingatkan korang balik pasal ironi yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin dalam podcast dia. Adalah sangat ironik yang Perikatan Nasional boleh masa dia orang jadi kerajaan menghalang apa yang berlaku sekarang dengan zombie-zombie MP dia orang. Tetapi sekarang ni ada juga satu lagi ironi. Semasa Perikatan menjadi pembangkang dulu, wakil rakyat mereka mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional tak adil, tak bagus sebab diorang tak bagi peruntukan yang sama rata. Tetapi ironi je ialah bila diorang pula jadi kerajaan, diorang buat benda-benda yang sama. Kerajaan Perikatan Nasional pegang peruntukan sampai Pakatan Harapan tanda tangan MOU. Kerajaan Madani pula pegang peruntukan sampai orang-orang Perikatan Nasional datang berunding dengan diorang. Dan secara kebetulannya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dunia ni bulat. Ada kalanya kita ke atas, ada kalanya kita ke bawah. Dan kalau kerajaan Madani tak menjadikan peruntukan sama rata, itu ada satu perkara yang normal ataupun yang sepatutnya. Jadi nanti, kalaulah diorang jadi balik pembangkang, janganlah bising pasal tak ada peruntukan ataupun peruntukan tak sama rata. Sebab diorang sepatutnya dah boleh menghalang benda tu sekarang ni. Dan kalau korang rasa yang wakil rakyat pembangkang tak patut dapat peruntukan, jadi wakil rakyat kerajaan pun tak patut dapat peruntukan. Biarlah semua orang jadi macam ahli parlimen MUA. Cukur rambut, cari duit untuk menolong, untuk membantu orang-orang MUA. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kerana menonton. Tolong subscribe, like, komen dan yang paling penting, share kepada kawan-kawan. Walaupun nampak macam benda ni kecil, tetapi ia banyak membantu saya mengembang channel ini. Dan kalau korang nak join Perjuangan Muda, seperti biasa saya akan letakkan link Borang Muda di dalam description box di bawah. Sekian, terima kasih.